Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu Datuk Seri Najib Razak mempunyai kuasa mutlak untuk membuat semua keputusan membabitkan arahan, perniagaan, pentadbiran dan operasi Syarikat Pelaburan Strategik Negara SRC International Sendirian Berhad. SRC adalah subsidiari One Malaysia Development Berhad, One MDB, pada mulanya dikenali sebagai Lembaga Pelaburan Terengganu TIA, namun pada 25 September 2009 Menteri Kewangan diperbadankan, MKD mengambil alih TIA dan dinamakan sebagai One MDB. Bekas pengarah SRC Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi berkata, kuasa mutlak Najib untuk membuat keputusan termasuk bagaimana dana SRC berjumlah RM4 bilion melalui pinjaman daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan, KUAP akan digunakan dan dikeluarkan. Syahrul Azral yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO One MDB berkata, sebaliknya beliau tiada kuasa untuk menentukan arahan dan mengawal SRC atau membuat sebarang keputusan untuk syarikat terbabit. Katanya, namun beliau diwajibkan di bawah undang-undang dan melalui amalan untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan serta arahan Najib. Syahrul Azral juga menafikan sebagai pengarah ketika itu, beliau yang membuat keputusan untuk memohon pinjaman RM4 bilion daripada KUAP dan bagaimana ia dikeluarkan kemudian. Tidak, semua keputusan penting yang membabitkan jumlah wang yang begitu besar, yaitu pinjaman RM4 bilion daripada KUAP, dibuat oleh defendant pertama, yaitu Najib. Sebagai seorang pengarah semata-mata dan hanya salah seorang daripada pengarah dalam lembaga pengarah, saya tidak ada kuasa membuat sebarang keputusan berkenaan pinjaman RM4 bilion daripada KUAP, katanya. Tambahan pula, KUAP, badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007, dikehendaki melapor terus kepada Menteri Kewangan, yaitu defendant pertama, Najib, dan beliau yang meluluskan atau menyebabkan untuk diluluskan permohonan SRC bagi pinjaman itu, sama ada melalui diri sendiri atau arahannya kepada panel pelaburan KUAP, katanya. Syahrul Azral berkata demikian melalui pernyataan saksinya dalam kes saman dikemukakan SRC terhadap Najib dan bekas CEO One MDB Nik Faisal Arif Kamil yang dinamakan sebagai defendant pertama dan kedua. Sementara itu, Syahrul Azral pula dinamakan sebagai pihak ketiga responden bersama-sama bekas pengarah lain, yaitu Datuk Suboh Muhammad Yassin, Datuk Mohamed Azhar Osman Khairuddin, Tan Sri Ismi Ismail, dan Datuk C. Abdullah alias Rashidi C. Omar. SRC mendakwa kedua-dua defendant bersubahat dan melakukan pecah amanah, dan Najib turut didakwa menyalahgunakan kuasanya dan memperoleh ganjaran peribadi daripada dana SRC selain menyeleweng dana itu. Ia memohon peristiharan bahawa semua defendant adalah bertanggungjawab untuk membayar kerugian dana pelaburan itu akibat penggunaan jumlah pinjaman terbabit.
selain menuntut ganti rugi am, ganti rugi teladan, ganti rugi tambahan, faedah, kos, dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung esok. Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu Datuk Seri Najib Razak mempunyai kuasa mutlak untuk membuat semua keputusan membabitkan arahan, perniagaan, pentadbiran dan operasi Syarikat Pelaburan Strategik Negara SRC International Sendirian Berhad. SRC adalah subsidiari One Malaysia Development Berhad, One MDB, pada mulanya dikenali sebagai Lembaga Pelaburan Terengganu TIA, namun pada 25 September 2009 Menteri Kewangan diperbadankan, MKD mengambil alih TIA dan dinamakan sebagai One MDB. Bekas pengarah SRC Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi berkata, kuasa mutlak Najib untuk membuat keputusan termasuk bagaimana dana SRC berjumlah RM4 bilion melalui pinjaman daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan, KUAP akan digunakan dan dikeluarkan. Syahrul Azral yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO One MDB berkata, sebaliknya beliau tiada kuasa untuk menentukan arahan dan mengawal SRC atau membuat sebarang keputusan untuk syarikat terbabit. Katanya, namun beliau diwajibkan di bawah undang-undang dan melalui amalan untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan serta arahan Najib. Syahrul Azral juga menafikan sebagai pengarah ketika itu, beliau yang membuat keputusan untuk memohon pinjaman RM4 bilion daripada KUAP dan bagaimana ia dikeluarkan kemudian. Tidak. Semua keputusan penting yang membabitkan jumlah wang yang begitu besar, yaitu pinjaman RM4 bilion daripada KUAP dibuat oleh defendant pertama, yaitu Najib. Sebagai seorang pengarah semata-mata dan hanya salah seorang daripada pengarah dalam lembaga pengarah, saya tidak ada kuasa membuat sebarang keputusan berkenaan pinjaman RM4 bilion daripada KUAP, katanya. Tambahan pula, KUAP, badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007, dikehendaki melapor terus kepada Menteri Kewangan, yaitu defendant pertama, Najib, dan beliau yang meluluskan atau menyebabkan untuk diluluskan permohonan SRC bagi pinjaman itu, sama ada melalui diri sendiri atau arahannya kepada panel pelaburan KUAP, katanya. Syahrul Azral berkata demikian melalui pernyataan saksinya dalam kes saman dikemukakan SRC terhadap Najib dan bekas CEO One MDB Nik Faisal Arif Kamil yang dinamakan sebagai defendant pertama dan kedua. Sementara itu, Syahrul Azral pula dinamakan sebagai pihak ketiga responden bersama-sama bekas pengarah lain, yaitu Datuk Suboh Muhammad Yassin, Datuk Mohamed Azhar Osman Khairuddin, Tan Sri Ismi Ismail, dan Datuk C. Abdullah alias Rashidi C. Omar. SRC mendakwa kedua-dua defendant bersubahat dan melakukan pecah amanah, dan Najib turut didakwa menyalahgunakan kuasanya dan memperoleh ganjaran peribadi daripada dana SRC selain menyeleweng dana itu. Ia memohon peristiharan bahawa semua defendant adalah bertanggungjawab untuk membayar kerugian dana pelaburan itu akibat penggunaan jumlah pinjaman terbabit. Selain menuntut ganti rugi am, ganti rugi teladan, ganti rugi tambahan, faedah, kos,
dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung esok.